KPM. Pelik lah. Apa Kenapa Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Tidik TV KPM. Nama saya Nisake. Satu lagi kelas. Hari ini kita ada mata pelajaran sains bersama-sama. Jadi apa agaknya topik yang kita nak belajar? Tetapi sebelum tu kan kawan-kawan, Nisa naikkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya ada keperluan penting untuk anda keluar rumah, pakailah pelitup muka dengan kemas dan betul. Kalau tak ada keperluan, tak apa, duduk di rumah sahaja. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan hand sanitizer atau gel pembasmi kuman apabila perlu. Sebenarnya kan kawan-kawan, Nisa tertanya-tanya kenapa agaknya macam sayur ni, buah ni dah simpan dalam plastik, dah tutup dengan kemas. Tapi yang ini elok. Sayur dengan roti ni masih elok. Tapi buah ni dah rosak, dah tak boleh nak makan. Kenapa ya? Jomlah kita masuk kelas. Kita jumpa cikgu, kita tanya cikgu kenapa dia boleh rosak. Jom. Masuk kelas dengan Cikgu Wan Nursyida Ayu Wan Hussein dari SK Taman Kepong Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Ya, baiklah, ini guru kita yang akan bersama-sama dengan kita untuk kelas sains kita pada hari ini. Jadi Cikgu, sila perkenalkan diri anda untuk semua yang menonton. Silakan Cikgu. Hai, saya adalah Cikgu Ayu daripada SK Taman Kepong. So, hari ini kita nak menjawab soalan Nisa tadi. Okey, kita kena belajar tajuk pengawetan makanan. Pengawetan makanan. Baiklah, tapi kan Cikgu, tak lengkaplah saya rasa kalau kita tak ajak kawan-kawan masuk kelas. Ya, betul. Boleh Cikgu? Saya nak panggil kawan-kawan saya masuk ke kelas. Jom kawan-kawan. Mana kawan-kawan saya? Hai semua, selamat pagi. Salam sejahtera. Hai. Jadi ini rakan-rakan yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan Anas. Sila perkenalkan diri anda, Anas. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anas bin Osman. Boleh panggil saya Anas. Baik, Anas, terima kasih. Seterusnya, Rushka, sila perkenalkan diri anda. Hai semua, nama saya Ruchka Nabi Chandru. Boleh panggil saya Ruchka. Baik, terima kasih. Seterusnya, Muaz, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Muaz bin Muhammad. Boleh panggil Muaz. Baik, seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Sofia. Sila perkenalkan diri anda, Sofia. Hai, nama saya Sofia Halidin Sarus. Boleh panggil saya Sofia. Baik, terima kasih. Seterusnya, Cigin, silakan. Hai semua, saya Chan Cigin. Boleh panggil saya Cigin. Baik, dan kita ada Vishal. Silakan Vishal. Hai, nama saya Vishal Raj. Kamu boleh panggil saya Vishal. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan saya juga dari SK Taman Kepong yang merupakan murid-murid Cikgu Ayu dari SK Taman Kepong. Jadi rakan-rakan di rumah, hari ini kita akan belajar tentang topik pengawetan makanan. Ya, Cikgu, betul, mungkin Cikgu Ayu kongsikan lebih lagi apa yang kita nak fokuskan ataupun kita nak kupas lebih dalam pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, dalam tajuk pengawetan makanan hari ini, Baik. kita akan fokuskan kepada Butang di bawah Cikgu. Ya. Okey, kita fokuskan kepada 4 subtopik. Baik. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti ciri-ciri makanan yang rosak berdasarkan pemerhatian. Yang kedua, murid dapat menyatakan punca kerosakan makanan. Baik. Yang ketiga, murid akan tahu apa tujuan dan kaedah-kaedah pengawetan makanan. Baik. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang kepentingan teknologi pengawetan makanan. Wah, jadi saya akan dapat jawapanlah Cikgu, kenapa buah saya boleh rosak? Ya, boleh dapat jawapan daripada kerjasama murid-murid kita di atas talian. Sebelum itu saya nak kongsikan satu video. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. Di sini saya ingin berkongsikan manfaat pengawetan makanan. Selepas saya belajar topik pengawetan makanan, saya membuat beberapa eksperimen seperti penyejuk bekuan dan pendinginan, pembungkusan vacuum dan pendidihan. Manfaat yang saya dapat daripada eksperimen ini adalah cara mengawet makanan untuk memastikan tahan lebih lama.
pengawetan makanan ini telah memberi manfaat kepada saya. Setelah mempelajari topik ini, saya telah belajar tentang proses pengeringan, contohnya pengeringan asam glugo. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari ataupun ketuhar. Melalui proses pengeringan matahari, asam glugo ini boleh disimpan dengan lebih lama untuk dijadikan bahan masakan oleh ibu saya. Dalam topik pengawetan makanan, saya dapat mempelajari tentang proses yang menjadikan makanan tahan lebih lama. Dan salah satu contoh, saya telah berjaya membuat jam nanas sendiri dan masukkan dalam botol kaca. Wah, kawan-kawan kita belajar mengawet makanan mereka sendirilah, Ya, cikgu. betul. Tapi saya tetap sedih kenapa buah saya boleh rosak. Okey, macam Bantulah saya, mana cikgu. buah boleh rosak? Okey, kita nak minta adik-adik kita, murid kita di atas talian. Okey, cuba lihat makanan ni buah mempelam yang rosak. Ya. Ada sayur sawi yang dah rosak dan pisang yang dah rosak. Baik. Okey. Kenapa? Apa ciri-ciri yang ada pada makanan yang rosak ini? Siapa boleh jawab? Tolong Siapa boleh kita. kongsikan? Oh, Anas dah angkat tangan dulu, cikgu. Ya. Silakan Anas kongsikan apa ciri-ciri makanan yang telah rosak berdasarkan buah yang telah rosak cikgu dah tunjukkan tadi. Silakan ya. Anas. Saya perhatikan sayur sawi itu ada sedikit kekuningan dan buah-buahan itu mempunyai tompok hitam. Okey, bagus. Bagus pemerhatian Anas. Boleh tak cikgu nak tahu, selain makanan yang cikgu bawa ni, pernah tak awak jumpa makanan yang rosak? Anas pernah jumpa makanan yang rosak? Ada yang boleh jawab? Ada yang nak kongsikan? Rizka. Rizka silakan. Saya pernah lihat nasi yang berlendir dan mak saya pun pernah buang buah apple yang berkulat. Okey, itu adalah contoh-contoh makanan rosak. Nasi Biasanya, dah basi. dah nasi dah basi, buah dah rosak, berkulat, sayur dah menjadi layu. Ya. So, biasanya buah yang rosak, makanan yang rosak ni ada perubahan yang berlaku. Antaranya perubahan dari segi warna. Kita boleh lihat warna dia daripada yang warna kuning jadi warna hitam. Dari segi tekstur dia dah lembek, dah berlendir dah. Kalau kita tekan tu dia masuk ke dalam lengkung dah. Dan perubahan pada bau dia, sebab tu kita letak dalam plastik. Kalau tak habis satu kelas kita berbau, dia cikgu. berbau. Dan perubahan daripada rasa. So kita tak boleh nak makan, dah tak sedap dah. Betul, Kalau betul. kita makan juga makanan rosak, apa jadi kat kita? Kita sakit perut, cikgu. Ya, pandai Nanti Nisa. kita berlari pergi tandas. Kita akan sakit perut dan boleh keracunan makanan. Okey. Dan kenapa makanan boleh rosak? Nak menjawab soalan Nisa tadi. Okey, punca kerosakan makanan ni adalah disebabkan mikroorganisma. Contoh mikroorganisma, bakteria, Dan juga fungi. Okey, dan Okey. ada faktor yang menggalakkan mikroorganisma ni tumbuh. Dan murid-murid kita tahun 6 ni, diorang dah belajar. Dah belajar masa awal tahun tajuk mikroorganisma. Baik. Siapa boleh bagi tahu apa faktor pertumbuhan mikroorganisma? Okey, baiklah Cikgu Ayu, sebelum kita beri ruang untuk mereka menjawab apakah faktor pertumbuhan mikroorganisma, kita akan berhenti seketika. Rakan-rakan di rumah cepat-cepat cari buku teks topik kita pengawetan makanan kembali selepas ini di kelas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Wan Nursyida Ayu atau Cikgu Ayu serta rakan-rakan saya dari SK Taman Kepong. Mata pelajaran kita hari ini adalah sains dan kita akan berbincang berkenaan dengan topik pengawetan makanan. Sebelum kita teruskan kelas kita, jom kita amalkan SOP Cikgu. Saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi dahulu tangan. Sebelum kita teruskan aktiviti kita, saya juga Cikgu ya. Saya ambil lah. Okey, baiklah.
Okey, rakan-rakan semua dah bersedia untuk kita teruskan kelas kita. Kalau dah bersedia bagi Kak Nisa double thumbs up. Yeay, nampaknya semua dah bersedia. Diharapkan yang di rumah pun dah bersedia. Jadi jom Cikgu Ayu, kita teruskan kelas kita. Silakan. Okey, kita teruskan dengan faktor pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, Cikgu ulang balik. Awak dah belajar dalam tajuk mikroorganisma. Baik. Apakah yang awak ingat tentang faktor pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma? Ada yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Muaz. Silakan Ya, Muaz. Muaz. Okey, dari apa yang saya tahu, faktor pertumbuhan mikroorganisma datangnya dari nutrien yang mencukupi, keasidan yang sesuai, suhu yang sesuai, kehadiran udara dan kehadiran air. Wah, Okey, betul ke Cikgu wah, Ayu? bagus jawapan Bagus, Muaz. Okey, betul. Faktor pertumbuhan ni yang pertama adalah kehadiran air, Baik. yang kedua kehadiran udara, yang ketiga suhu yang sesuai, yang keempat keasidan yang sesuai dan nutrien yang mencukupi. Terdapat salah satu faktor ni boleh menjadikan makanan itu cepat rosak. Ya. Okey. Kita pergi kepada sesi uji minda. Okey, Nisa, sepanjang sesi slot kita pada pagi ini Baik. akan ada sesi uji minda. Okey. Bukan untuk murid di atas talian saja, tapi untuk murid-murid di rumah Ya. boleh menjawab. Okey, yang pertama, ramalkan apa yang berlaku pada roti ini selepas 3 minggu diletakkan di atas meja makan. Okey, roti yang Nisa pegang tu. Ya. Kalau kita biarkan di atas meja makan selama 3 minggu. 3 minggu, Cikgu? Ya. Oh. Okey. Boleh ramalkan? Boleh ada murid kita yang berjawab? Ada yang nak kongsikan tak rasa-rasa apakah yang akan berlaku kepada roti malang ini setelah dibiarkan selama 3 minggu? Silakan. Okey. Safia. Roti akan berkulat. Roti akan berkulat. Okey, Berkulat lah, betul. Cikgu. Roti akan berkulat, akan bertambah bertompok-tompok hitam dan berbau busuk. Kenapa? Kenapa roti boleh rosak bila dibiarkan selama 3 minggu di atas meja? Siapa boleh jawab? Ada yang nak kongsikan jawapan? Silakan. Ya, Cikgu ni. silakan. Sebab roti bertumbuh kulat. Sebab roti bertumbuh kulat. Betul, kerana roti tersebut ditumbuhi mikroorganisma disebabkan dah didedah kepada kehadiran udara, suhu yang sesuai, menyebabkan roti itu rosak. Berkulat. Baik. Okey, kita teruskan dengan tujuan pengawetan makanan. Kenapa kita nak mengawet makanan? Adik-adik boleh nampak depan Nisa tu ada pelbagai makanan yang telah diawet. Antara tujuan kaedah pengawetan makanan ni adalah untuk memproses makanan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, Nisa, manusia kita ada proses hidup manusia. Betul. Kita bernafas, kita berkumuh, kita bernyah tinja. Mikroorganisma pun ada proses hidupnya. Wow. Siapa boleh beritahu cikgu apa proses hidup mikroorganisma? Siapa nak bantu Cikgu Ayu berkongsi? Silakan. Okey, Anas. Anas. Mikroorganisma bertumbuh, bergerak dan bernafas. Ya, betul. Proses hidup mikroorganisma bertumbuh, bergerak dan bernafas. Bagus. Kita teruskan. Kita lihat gambar ini, ada seorang lelaki yang sedang menolak troli di pasaraya untuk membeli barang. Tiba-tiba lelaki ini berfikir, kenapa sesetengah makanan diletakkan di bahagian peti sejuk atau di bahagian pendinginan, manakala sesetengah makanan lagi diletakkan di rak terbuka di pasaraya. Contoh gambar kat sini, bahan-bahan mentah seperti ikan, udang, sotong diletakkan bahagian sejuk beku, manakala kerepek, biskut, makanan yang ditinkan diletakkan di rak yang terbuka. Mungkin murid-murid kita boleh jawab? Adik-adik, kenapa ya agak-agaknya? Silakan. Vishal, silakan. Untuk memastikan makanan tahan lebih lama mengikut kategori. Okey, bagus Vishal, untuk memastikan makanan tahan lebih lama dan menghalang kerosakan makanan. Dan biasanya makanan di pasaraya disusun mengikut kesesuaian jenis makanan. Betul. Okey, bagus. Seterusnya kita pergi kepada kaedah pengawetan makanan. Hari ini kita akan belajar 10 kaedah pengawetan makanan. Ya, 10. Yang pertama adalah pendidihan. Pendidihan ini ialah
proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi inilah akan membunuh mikroorganisma. Contohnya Nisa, kalau orang yang masak rendang akan dimasak untuk jangka masa yang lama. Lama sangat. Barulah rendang tu tahan. Sama juga kalau sambal. Sambal kita akan masak sehingga 2-3 jam untuk dia tahan lama. Betul. Sebab itulah kalau kita masak, contohlah tengah hari kita masak lauk tengah hari banyak. So betul. lauk tu kita nak makan pula pada waktu malam. So makanan tu perlu dididihkan dulu, dipanaskan terlebih dahulu. Kalau kita tak panaskan, kita dah memberi peluang kepada bakteria, mikroorganisma untuk membiak. Barulah orang kata apa, boleh makan untuk makan malam. Kalau sempat simpan, esoknya pun boleh makan lagi. Kalau nak makan esok, kena simpan dalam peti sejuk dululah. Baik. Kan? Okey, yang kedua, kaedah pempasturan. Okay, kaedah ini ialah proses memanaskan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa seketika dan didinginkan dengan segera. Okay, boleh lihat gambar Raja. Okay, lembu dipam susunya dan terus diproses di kilang, dipanaskan dan disejukkan sebelum dipasarkan. Contohnya susulah yang dipasturekan. Okey, selain susu, apakah makanan lain yang sesuai untuk kaedah ini? Pempasturan, Cikgu Ya. Ya. Ada murid kita yang angkat tangan ada tu, kawan-kawan Anas. yang boleh, Anas boleh bantu saya. Apa makanan lain yang boleh gunakan kaedah pempasturan ni, Anas? Saya rasa yogurt dan jus juga sesuai dengan proses pempasturan ni. Okey, bagus Anas. Betul. Sebab yogurt dan jus ni adalah makanan yang cecair. So dia sesuai untuk diawet menggunakan kaedah pempasturan. Okey, depan Nisa ada susu kat depan tu. Biasanya susu yang kita beli, biasa tak baca, dia akan tulis lepas dibuka, simpan di dalam peti sejuk dan habiskan dalam masa 3 hari. Ya, betul Cikgu. Sebab apa? Sebab bila kita dah buka susu tu, dia dah terdedah kepada bakteria. Sebab tu dalam masa 3 hari kita kena habiskan. Kalau kita tak habiskan, okey, saya pernah beli susu, letak dekat peti sejuk tu dah 5 hari baru teringat susu tu dah masam dan berketul-ketul. Ya, betul. Maksudnya Jadi susu itu tu dah tanda rosak. kalau susu tu dah rosak kan, Cikgu? Ya, betul. Nisa tak boleh nak pandai. minum. Ya. Okey, seterusnya kita pergi ke kaedah yang ketiga, iaitu pengetinan dan pembotolan. Apa itu? Kaedah ini adalah melibatkan proses pendidihan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian makanan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara dan pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif. Okey, yang Nisa pegang tu adalah sardin. Ya, sardin ni dia punya tarikh dibuat awal 2021. Betul, Cikgu. Dan dia tarikh luputnya adalah 2024. Oh, lama ni, Cikgu. Kenapa dengan kaedah pengetinan ni makanan boleh tahan sangat lama? Apa faktornya? Murid-murid ada yang boleh jawab? Ada yang boleh bantu tak? Okey, silakan Rizka. Faktor suhu yang tidak sesuai menyebabkan mikroorganisma tidak membiak. Okey, bagus Rushka. Double thumbs up. Suhu yang tidak sesuai disebabkan kaedah pengetinan kita panaskan makanan pada suhu didih dan diletakkan dalam bekas kedap udara. Bekas kedap udara tiada kehadiran udara. So, mikroorganisma ini tak boleh bertumbuh. Tak boleh tumbuh. Sebab itulah dia tahan lama. Nisa, kalau tin sardin tu kemek, boleh tak kita gunakan lagi makanan tu? Biasanya kan Cikgu, kalau saya pergi pasar raya, kalau tin sardin ke susu ke kemek, mereka nasihatkan untuk kita tidak beli. Sebab dikhawatiri telah rosak. Mungkin atau termasuk udara ke, karat ke. Pandai Nisa. Betul Cikgu? Ya, betul. Kalau tin di pasar raya kita nampak kemek, jangan beli. Sebab walaupun tarikh luput dia lambat lagi, 2 tahun lagi, tetapi makanan tu dah rosak. Sebab kehadiran udara, bila dia kemek, aluminium tu dah terbuka membolehkan mikroorganisma membiak udara masuk dalam makanan. Baik. Okay. Jadi perlu periksa setiap tin, setiap botol makanan yang kita nak beli di pasar raya. Ya, betul. Baik. Okey, kita pergi ke sesi uji minda. Okey, Raja menunjukkan 4 jenis makanan. Ikan, nenas, roti dan durian. Antara yang berikut, yang manakah sesuai diawet dengan kaedah pengetinan?
Siapa boleh jawab yang ni? Angkat tangan. Ada dua makanan yang sesuai. Muaz dah angkat tangan. Muaz. Silakan Muaz. Jawapan bagi kaedah pengertian adalah ikan dan nanas. Adakah betul? Ya, betul. Ya, Jawapan double thumbs up Muaz. untuk Ya, Muaz. ikan biasanya dalam sardin kan? Ya. Ditinkan. Nenas ni boleh jadi jam nenas. Betul. Dan ada koktel nenas pun Ya. ada. So, ikan dan nenas yang sesuai untuk diawet dengan kaedah pengertian. Seterusnya, uji minda yang seterusnya. Okey, kita dah belajar 3 kaedah tadi, Nisa. Yang pertama, pendidihan, pemprasturan, pengertian dan pembotolan. Apakah persamaan ketiga-tiga kaedah ini dalam pengawetan makanan? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Okey, Sofia, Ya, silakan. Sofia. Persamaan 3 kaedah itu ialah guna suhu yang tinggi. Guna suhu yang tinggi. Adakah betul? Kita tengok jawapan. Ya, betul, Ya. Sofia. Menggunakan suhu yang tinggi untuk membunuh kebanyakan mikroorganisma. Baik. Okey, kaedah yang keempat ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Okey, kita boleh dapat lihat daripada slide ini ada gambar peti sejuk. Okey, peti sejuk di rumah kita ada yang pendinginan di atas, penyejuk bekuan di bawah. Betul tak, Nisa? Betul. Dan ada peti sejuk yang penyejuk bekuan ke atas, pendinginan dekat bawah. Okey. So apa kaedah penyejuk bekuan ni? Kaedah ini menggunakan makanan disimpan di suhu takat beku, iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Manakala pendinginan ialah kaedah penyimpanan makanan pada suhu kurang dari 18 darjah Celsius. Jadi suhu yang rendah ni menyebabkan mikroorganisma tak boleh nak aktif. Ya, betul. Dan melambatkan makanan itu rosak. Okey, biasanya kat rumah siapa boleh beritahu cikgu makanan apa yang sesuai diletakkan di penyejuk bekuan? Makanan apa yang sesuai diletakkan di bahagian pendinginan? Okey, Cigin awal-awal dah angkat tangan. Silakan. Cigin. Biasanya ibu saya akan simpan ayam, barang basah dan ikan di freezer. Manakala sayur, buah dan susu akan diletakkan di chiller. Okey, betul Cigin. Biasanya bahan-bahan mentah seperti ikan, ayam, daging kita akan simpan di freezer ataupun di penyejuk bekuan. Okey, sayur, buah, susu, minuman kita akan simpan di pendinginan. Tapi Nisa, makanan walaupun disimpan dalam peti sejuk, dia ada tempoh jangka hayatnya. Betul. Tak boleh simpan selama-lamanya dalam maknanya peti tak sejuk. lah. Ya. Maknanya ayam saya yang saya simpan 5 bulan lepas tu dah boleh keluarkan, cikgu. Boleh keluarkan dah. Boleh bunuh. Okey. Penjerokan. Dalam kaedah penjerokan, apa yang kita guna ialah proses merendam makanan dalam larutan gula dan garam. Dan biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Macam mana makanan ini tahan? Kerana keasidan. Sebab biasanya penjerokan kita letak cuka juga. Betul. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Ya, Okey, contoh contohnya yang ada kat situ. Yang ni jeruk, cili. Yang ni sedap, cikgu. Kalau saya beli kuih tiaw goreng, sedap sungguh. Sangat sesuai. Okey. Ada jeruk timun. Ada timun. Yang ni timun. Yang ni timun. Yang ini buah ya, cikgu. Buah betik. Jeruk betik. Okey, sebenarnya Nisa, adik-adik kita ada yang menjalankan projek jeruk kedondong di rumah. Jeruk kedondong? Baru saya minta tadi, cikgu ada buat jeruk kedondong tak? Tak ada nampaknya. Tak ada mengapa. adik kita yang buat. Jom kita saksikan. Jom. Bahan dia tadi kedondong, cuka,
ke... okey. Itu dia video daripada rakan kita bagaimana nak buat jeruk kedondong. Saya sibuklah tulis cara-cara membuat sebab saya pun nak buat di rumah. Jadi cikgu, itu salah satu proses penjerukan yang kita boleh buat di rumah, cikgu kan? Ya, adik-adik kita pun boleh buat di rumah. Boleh tunjuk tak hasil penjerukan? Silakan. Siapa yang hasil ada buat? Penjerukan anda. Siapa yang buat tu? Sofia ada buat jeruk. Muaz pun ada buat juga. Wah, bestnya. So senang sahaja seperti dalam video tadi. Kita hanya letak gula, garam, cuka dan letak buah yang ingin kita jeruk. Baiklah, sekarang saya nak tak ada buah di sini, nanti saya nak pergi beli, saya nak buat proses penjerukan. Jadi jom kita berhenti seketika, yang di rumah jangan mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM, masih bersama Cikgu Ayu dan rakan-rakan saya dari SK Taman Kepong. Dan setakat ini kita telah belajar 5 jenis pengawetan. Yang pertama, saya ulang cikgu, pendilihan. Yang kedua, kita ada pempasturan. Yang ketiga, kita ada pengetinan dan pembotolan. Yang keempat, penyejuk bekuan dan pendinginan. Yang kelima, jeruk. Betul cikgu? Betul, pandai Nisa. Baik, jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, kita pergi kepada kaedah yang keenam, iaitu pemasinan. Di tangan cikgu ada telur masin yang dimasinkan. Kan, yang ni adalah potongan telur masin. Dan bukan telur saja boleh dimasinkan, Nisa. Ikan masin pun boleh dihasilkan. Okey, untuk pemasinan. Pemasinan kita menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Sebabnya garam ni dia boleh serap kelembapan pada makanan. Biasanya digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Okey, murid-murid kita, siapa yang pernah buat telur masin di rumah? Siapa ada yang boleh kongsikan cara dia buat? Cigin pernah buat. Okey, Cigin. Saya membuat telur masin dengan meletakkan telur itik di dalam larutan garam dan balang kedap udara. Ini balang telurnya. Wah, tengok. Tu hasil telur masin. Kita tengok hasilnya. Wah. Sekarang Cigin akan tunjukkan kita telur masin. Mungkin telur tu tak cukup masa lagi, Nisa. Tak cukup masa. Telur masin perlu disimpan di dalam bekas untuk 2 minggu. 2 minggu? Lepas 2 minggu, barulah telur masin tu menjadi telur masin seperti kat depan tadi. Ya, okey. Terima kasih adik Cigin. Terima kasih Cigin di atas perkongsian. Tak apa, lepas 2 minggu nanti, telur masin tu dia akan jadi macam ni, dah boleh makan dengan nasi. Okey Cigin? Okey? Okey, baik. Terima kasih. Seterusnya, kita pergi kepada sesi uji minda. Apakah persamaan kaedah penjerukan dan pemasinan dalam pengawetan makanan? Apa persamaannya? Ada murid yang boleh jawab? Okey, Vishal, silakan. Keasidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma. Keasidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma. Betul. Mewujudkan keasidan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma menjalankan proses hidup pada makanan. Sebabnya penjerukan dan pemasinan kita masukkan garam, kita masukkan gula, ada kita masukkan cuka. So makanan tu tak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Okay, seterusnya kita pergi kepada kaedah yang ketujuh, iaitu pengeringan. Okay, pengeringan ni adalah mengeluarkan atau menyingkirkan air daripada makanan.
Dan biasanya makanan ni dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Kita boleh tengok kat sini ada banyak contoh makanan yang dikeringkan. Yang pertama, asam gelugur. Okey, belacan. Oh, yang ini suka ramai suka ni. Ya. Ikan bilis. Baik. Ikan kering. Keropok keping ni Nisa, pun dia menggunakan kaedah pengeringan. Cili kering dan bihun. Ni antara contoh makanan yang dikeringkan dan menggunakan kaedah pengeringan. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma tidak aktif. Sebab tu makanan tu boleh tahan lama. Ni contohnya. Ini antara bahan-bahan yang sering kita nampak di rumah kan cikgu? Ya, kan? betul. Kita boleh dapat di rumah. Harian pun. Ya, betul. Baik. So, kita pergi kat uji minda Rajah menunjukkan kaedah pengeringan. Penyertaan manakah yang betul tentang manfaat kaedah pengawitan ini? Yang pertama, kesegaran makanan dapat dikekalkan. Baik. Yang kedua, makanan menjadi lebih sedap. Yang ketiga, makanan boleh disimpan lama. Dan yang keempat, mengelakkan pertumbuhan kulat. Antara 4 penyataan ini, yang manakah penyataan yang betul bagi manfaat kaedah pengeringan? Siapa boleh jawab? Okey, silakan. Silakan Anas. Saya rasa makanan boleh disimpan lama dan mengelakkan pertumbuhan kulat. Adakah betul? Ya, betul. Anas, bagus. Makanan boleh disimpan lama dan mengelakkan pertumbuhan kulat. Seterusnya, kaedah yang ke-8 iaitu penyalaian. Apa itu penyalaian ni? Kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang lama. Bila makanan diasapkan, tiada air akan hilang. Jadi boleh membantu pertumbuhan mikroorganisma. Contoh, pernah makan ikan salai tak Nisa? Oh, pernah cikgu. Ikan salai, daging salai. Semua orang saya makan semua cikgu. Pisang salai. Itik salai pun ada Nisa. Itik salai, ya Allah cikgu. Lapar cikgu. Bagi lagi ni. Ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah yang ke-9 iaitu pembukusan vacuum. Iaitu proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara ini menyebabkan bakteria tak boleh bertumbuh dan membiak. Contohnya kat sini. Itu makanan kegemaran saya cikgu. Yang ni keropok lekor ni, keropok lekor divacuumkan. Dipos daripada Terengganu sampai sini. Walaupun dipuskan mengambil masa 2-3 hari, keropok lekor ini masih tahan. Sebab menggunakan kaedah vacuum. Kalau keropok lekor yang biasa tu Nisa, yang tak divacuumkan, tak tahan untuk dipuskan sampai ke sini. Betul. Mungkin pada waktu makanan tu sampai mungkin dah rosak. Ya, betul. Jadi kita beli yang dah di vacuum, pembungkusan vacuum ataupun yang kering tadi cikgu kan? Ya. Pembungkusan vacuum ni kita boleh bawa ke mana-mana, senang untuk disimpan dan senang juga untuk kita dapat. Kalau mengidam ke apa, kita boleh belilah. Betul tu cikgu. Kerana ada adik kita yang membuat pembungkusan vacuum di rumah. Wah, boleh buat di rumah juga ni cikgu? Boleh. Jom kita saksikan video adik kita membuat pembungkusan vacuum. Baik, jom kita sama-sama tonton. Baik, itu dia video bagaimana adik kita di rumah melakukan proses pembungkusan vacuum mereka sendiri. Mereka gunakan straw, plastik kedap udara macam ni. Boleh sealkan dia dan boleh letak dalam air. Kita letak dalam air untuk mengeluarkan udara daripada plastik makanan tadi. Baik. Dan ada adik kita yang nak tunjuk hasil pembungkusan vacuum. Di manakah hasil pembungkusan vacuum anda? Boleh tunjukkan? Okey, adik Anas, Misha dan Rishka. Dia itu adalah contoh pembungkusan vacuum yang boleh kita buat di rumah. Baik.
Seterusnya, kaedah yang ke-10. Yang ini adalah kaedah yang terakhir iaitu pelilinan. Apa itu pelilinan? Kita boleh lihat kat sini. Nampak tak Nisa? Dia berkilat-kilat buah ni. Ya, buah tu nampak berkilat, warna dia terang. Lepas tu dia nampak segar, cikgu. Ya, lada banggalan ni pun berkilat-kilat kan. Yang ni dia menjalankan proses pelilinan. Iaitu, macam mana tu cikgu? Dia salut buah dengan lilin yang cair. Bukan lilin kat rumah kita tu. Tapi lilin yang cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya tiada udara dekat bahagian permukaan buah. Jadinya dapat mengekalkan kesegaran buah ini. Ni contohnya. Kulit dia cantik je. Kalau pergi pasar raya tu cantik je tersusun. Inilah rahsianya. Ya, ini rahsianya. Okey, kita pergi kepada uji minda yang terakhir. Baiklah cikgu, sebelum kita uji minda rakan kita, sekali lagi kita telah pelajari 10 kaedah pengawetan. Jadi kita akan berteriak seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM. Jadi kita akan pergi kepada soalan uji minda kita untuk rakan-rakan kita, memandangkan tadi kita dah belajar 10 kaedah pengawetan makanan. Jadi Cikgu Ayu, silakan Cikgu. Ya, untuk uji minda kali ini ada 4 gambar, iaitu ada sosis, susu, aiskrim dan ikan kering. Nyatakan kaedah pengawetan makanan yang digunakan dan faktor yang menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Makanan yang pertama, sosis. Apakah kaedah dan faktor pengawetan makanan? Siapa nak cuba? Okey, Anas. Okey, Anas, silakan Anas. Kaedah pengawetan makanan dia ialah pembungkusan vacuum dan faktor yang menghalang pertumbuhan mikroorganismanya ialah ketiadaan udara. Okey, betul Anas. Kaedah pembungkusan vacuum dan ketiadaan udara membolehkan makanan itu tahan lebih lama. Yang kedua, susu pasture. So, kaedah pengawetannya... Rizka nak cuba, silakan. Ya, Rizka. Kaedahnya ialah pempasturan dan contohnya ialah suhu tinggi dan disejukkan serta-merta. Okey, betul. Kaedah pengawetan dia pempasturan dan faktornya adalah suhu yang tinggi dan disejukkan serta-merta melambatkan proses hidup mikroorganisma. Yang ketiga, aiskrim. Siapa tahu kaedah pengawetan? Okey, silakan Cik Gin. Untuk aiskrim, kita boleh menggunakan kaedah penyejuk bekuan sebab suhu yang sangat rendah boleh menghalalkan pertumbuhan mikroorganisma. Ya, betul Cik. Betul. Aiskrim kita menggunakan kaedah penyejuk bekuan sebab tu aiskrim diletakkan di bahagian penyejuk bekuan sebab suhunya yang sangat rendah. Betul. Dan yang terakhir adalah ikan kering. Ikan kering. Siapa nak cuba yang ni? Silakan Muaz. Okey. Kaedah pengawetan bagi ikan ialah pengeringan. Dan faktor menghalang pertumbuhan mikroorganisma ialah ketiadaan air. Betul, kaedah pengeringan tiada ketiadaan air membolehkan ikan kering itu tahan lama. Ya, baiklah. Tapi kan Cikgu, bila saya tengok ikan kering ni kan, saya tengok kalau di pusat-pusat yang menghasilkan ikan kering ni, banyak dia letak, dihamparkan di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi agak-agaknya berapa hari lah mereka perlukan masa untuk betul-betul mengeringkan ikan tu? Nak tempoh masa mengikut cuaca. Kalau betul-betul cuaca panas, seminggu 2 minggu, makanan dah boleh
dikeringkan. Ya, kalau tiba-tiba hari esok hujan dah ambil kena masa angkat lagi. balik makanan tu kan. Betul. Okey, baiklah cikgu. Saya sebenarnya ada banyak lagi yang saya cuba nak fikir, nak orang kata apa dapatkan idea lebih banyak. Apa lagi barang-barang yang saya sebutkan tadi ada di rumah kita. Okey. Kalau kita lihat daripada 10 pengawetan, kita ada daripada pendidikan pergi kepada pelilinan. Mungkin kita boleh tanya rakan-rakan kita, apa barang-barang di rumah yang mereka lihat. Kalau boleh, Nisa akan berikan satu kaedah pengawetan. Rakan-rakan boleh bagi contoh tak? Apa barang yang ada di rumah? Bagi contoh. Boleh? Boleh? Boleh cuba. Kita cuba tak mengapa. Okey, kalau di rumah barang apa yang adik-adik boleh lihat yang menggunakan kaedah pengawetan pengetinan. Pengetinan. Contoh selain contoh, sardin. apa yang ada di dapur tu? Siapa boleh kongsikan? Anas. Okey, Anas sila. Apa yang ada di rumah Anas yang dalam tin? Buah laici. Buah laici dalam tin. Oh ya, betul lah cikgu kan. Buah-buahan pun ada yang kita tinkan. Okey. Ya, betul. Kalau rakan-rakan yang lain, kalau dalam botol macam ni, biasa ada apa di rumah? Siapa boleh kongsikan? Vishal, silakan. Vishal. Sos kicap. Sos dan kicap. Rushka? Okey. Rushka angkat tangan tadi. Kalau di rumah ada apa? Sos cili. Sos cili. Baik. Okey, betul. Kalau selain daripada jeruk kedondong yang adik-adik dah lakukan, cili, buah betik dan timun, agak-agaknya kan adik-adik ada tak tahu selain daripada bahan-bahan ini, apa lagi yang kita boleh jerukkan? Apa makanan yang sesuai untuk dijerukkan? Mungkin adik Sofia ada nak cuba? teka ke? Dah sengih-sengih tu. Dia takut, mungkin mereka takut tak yakin cikgu. Muaz. Okey, Muaz. Muaz, boleh kongsikan? Kongsikan apa? Jeruk. Jeruk apa lagi selain daripada kedondong? Jeruk mangga. Betul, jeruk mangga. Yang Sedap itu tu. paling popular. Baik, Yeah. baik. Okey, apa lagi bahan-bahan yang kita boleh cari di rumah yang kita boleh kaitkan dengan apa kita dah belajar hari ni? Di hadapan cikgu tu macam banyak. barang-barang Pengeringan. tu. Okey, kaedah pengeringan ada banyak kat rumah kita semestinya. betul. Selain daripada asam gelugur, belacan, ikan bilis, ikan kering, apa lagi makanan yang dikeringkan di rumah kamu? Okey, Cigin. Cigin. Mihun. Bihun, ya, bihun. Itu memang sentiasa ada di rumah. Ya, lagi. Ada lagi tak Ada contoh? lagi? Contoh bahan-bahan yang ada di dapur rumah. Siapa rajin tolong mak di dapur mesti dapat tengok apa bahan yang ada. Rushka sengih-sengih tu. Senyum-senyum tu. Agak-agak betul tak jawapan saya? Sofia? Sofia, kalau di rumah apa lagi makanan yang dikeringkan? Yang ada kita biasa belilah di pasar raya. Daging betul tak? Ya? Tak dengar? Daging. Ya, ada daging yang dikeringkan. Betul. Ada daging yang dikeringkan. Macam tadi ada daging salai cikgu kan? Ya, betul. Ada daging salai, ada ikan salai. Okey, so kita teruskan dengan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Apa kepentingan dia dalam kehidupan kita? Yang pertama, mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya bila berlakunya banjir. Okey, so makanan yang biasa kita akan bagi kepada mangsa banjir adalah makanan yang ditinkan. Ya, betul. Sebab dia boleh tahan lama dan dia lebih selamatlah untuk dipasarkan. Betul. Okey, yang kedua, boleh dinikmati makanan tersebut dihasilkan dari negara lain pun kita boleh rasa. Contoh, pes rendang dari Malaysia ni boleh ada di pasaraya di London. So makanan daripada negara luar pun boleh ada di negara kita. Tu adalah kepentingan teknologi pengawetan makanan. Baik. Seterusnya, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contoh durian. Nisa biasa makan tak durian krip? Oh, saya Aiskrim suka durian. sangat-sangat. Apa-apa yang berkaitan dengan durian, bagi kat saya. Ya, durian walaupun dia ada musim dia, Betul. dengan adanya teknologi pengawetan makanan, dia boleh dinikmati sepanjang tahun. Nak cari aiskrim durian senang je sekarang, betul tak? Betul, tak adalah nak tunggu musim durian je cikgu bila nak nikmati makanan-makanan yang berasaskan perasa durian. Ya, betul.
Seterusnya kepentingannya makanan boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Contohnya makanan yang ditinkan, tarikh luput dia lama, 2-3 tahun. Bertahun-tahun saya tengok yang dekat kita sini. boleh simpan makanan ni untuk bekalan sepanjang tahun. Ya, betul tu. Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya kan dekat biasa bahan-bahan yang kita belikan, contohnya botol jam, ada tarikh luput ataupun kita lihat ada yang tulis best before, ada yang tulis use before. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit apa beza kedua-duanya? Apa beza, kita tengok trivia tadi, ada maklumkan apa beza best before, use before, tarikh luput. Okey, makanan yang best before maksudnya baik sebelum. Makanan ni sampai masa dia kalau kita buka, kalau makanan tu masih okey, boleh makan, tapi dia tak ada jaminan adakah nutrien dia masih kekal, adakah warna makanan tu masih kekal. Tetapi kalau label dengan tarikh luput ataupun label guna sebelum, walaupun makanan tu masih okey, kita kena buang makanan tu. Sebab dia tak boleh nak menjamin makanan itu masih baik. Baiklah, contoh macam di hadapan saya ni ada dua bahan yang kita biasa beli di pasar raya. Satu jam buah, satu lagi sardin. Di sardin ni kan cikgu, saya lihat ada tulis kat sini best before. Yang ini dia tulis best before, kemudian dia ada tarikh 16 Mac 2024. Lama lagi bertahun-tahun, lama maknanya lagi. kita boleh buka sebelum 16 Mac 2024. Ya, betul. Dan masih boleh dimakan sekiranya masih baik. Ya. Okey, Tapi kalau melepasi tarikh tu tak boleh dah. Tak jamin lah macam tu. Tak jamin. Tak jamin kebaikannya dan nutriennya masih sama atau tidak. Contoh macam di botol jam ini, ada kat sini dia tulis best before kan. Di sini pun ada best before juga. Tahun 2023. Nampak macam lama kan cikgu kan? Tapi lebih baik kalau kita habiskan dalam tempoh yang macam tidak begitu lama lah untuk memastikan kesegaran dan juga keselamatan keselamatan makanan ini supaya kita boleh mengelakkan keracunan makanan. Boleh lihat ya. Okey, baiklah. Dan saya rasa pentinglah cikgu kan untuk kita betul-betul meneliti tarikh-tarikh luput, tarikh-tarikh makanan-makanan ini diperbuat sebelum kita membeli atau sebelum kita makan. Ya, betul tak cikgu? Betul Nisa. Yang tu paling penting. Dan yang terakhir, kepentingan teknologi pengawitan makanan memudahkan makanan disimpan dan diangkut untuk dipasarkan di tempat lain. Contohnya kita nak ekspor makanan ke pasaran Eropah. So senang dengan adanya teknologi pengawitan makanan. Betul tu. Jadi rakan-rakan semua macam mana? Okey ya? Kalau okey bagi Nisa double thumbs up kawan-kawan. Okey, baiklah. Saya nak tanyalah ya. Saya akan pilih satu bahan di sini. Okey, saya akan ambil label-label ni supaya adik-adik tak nampak. Tak nampak. Apakah kategori-kategori, mungkin cikgu boleh bantu saya. Keluarkan label ni. Kita nak ambil, okey, saya nak tunjukkan satu makanan dan kita tanya mereka, boleh cikgu? Boleh. Kaedah pengawetan untuk makanan ini. Okey, saya nak mulakan dengan yang ini. Siapa boleh jawab apakah kaedah pengawetan untuk bahan ini, susu? Silakan Rushka. Pempasturan. Ya, betul. Baik, betul tu. Maaf ya Rushka, tadi saya asyik panggil dia Rizka je. Rushka. Nama baru dia. Baiklah. Kemudian cikgu pilih satu. Salah satu Keropok. keropok keping. Apakah kaedah pengawetan? Silakan Sofia. Ya, Sofia. Pengeringan. Pandai. Okey. Bagaimana dengan buah apple ni? Buah apple ni. Okey, Muaz. Silakan Muaz. Pelilinan. Pelilinan. Okey, di Bagus. tangan Nisa ada sos lada hitam. Siapa boleh jawab yang ni? Okey, Vishal silakan. Pembotolan. Bagus, Baik. Vishal. Ada lagi. Apa lagi? Ada kita nak lagi. pilih, ya? Yang cikgu pegang ni. Yang kegemaran saya. Ya. Ya, Anas. Anas, silakan Anas. Pembungkusan vacuum. Ya, betul. Pembungkusan vacuum. Okey, Nisa pilih yang inilah. Agak-agaknya ni, namanya ada pada botol ni. Agak-agaknya apa kaedah pengawetan yang kita lakukan terhadap buah ini? Tengok betul-betul. Kaedah apa ni? yang sesuai? Siapa boleh jawab?
Kita ulang kaji balik ni 10 kaedah pengawetan yang kita telah pelajari setakat ini. Ya, Cik Gin. Silakan Cik Gin. Penjerokan. Ya, pandai Cik Gin. Okey, ada lagi lah. Yang ini? Yang ini. Yang ambil masa selama 2 minggu ni. Apa agaknya proses pengawetan yang telah berlaku pada telur ini? Silakan, Visha. Ya, Vishal. Pemasinan. Ya, betul. Kaedah pemasinan. Okey, baiklah. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini banyak kat rumah. Ya, ada banyak contoh kat rumah. Siapa tahu? Ya, Rushka. Okey, Rushka, silakan. Pengertian. Pandai. Okey, kita boleh merumus apa yang kita dah pelajari hari ini. Baik. Ada seorang wakil murid boleh merumus apa yang telah dia pelajari. Silakan, Okey, Anas. Apa yang telah saya belajar hari ini. Pertama, ciri-ciri makanan yang rosak. Baik. Kedua, tujuan pengawetan makanan untuk menghalang dan melambatkan proses hidup mikroorganisma. Ketiga, terdapat 10 kaedah pengawetan makanan, antaranya pembungkusan vacuum, penjerukan dan pengeringan dan lain-lain lagi. Keempat, kepentingan teknologi makanan seperti makanan yang ditinkan boleh tahan lama dan digunakan semasa kecemasan. Yang kelima dan yang terakhir sekali, saya dapat menjalankan projek pengawetan makanan di rumah. Wah, Okey, bagus. Terima kasih, Itu dia. Anas. Hari ini kita dah belajar 5 subtopik dalam tajuk pengawetan makanan. Yang pertama, ciri-ciri makanan yang rosak. Yang Nisa tanya tadi kan, bertompok hitam, berlendir, berbau. Ya, berbau. Yang kedua, kita dah belajar punca kerosakan makanan disebabkan mikroorganisma. Faktor-faktor. Ada 5 faktor tadi kan. Baik. Yang ketiga, kita dah belajar 10 kaedah pengawetan makanan. Pempasturan, pengertinan, penjerukan, pemasinan, pengeringan, pembungkusan vacuum, pelilinan, penyejuk bekuan dan pendinginan. Itu antara 10 kaedah pengawetan makanan. Dan yang keempat, kita dah belajar tentang kepentingan teknologi pengawetan makanan. Dan yang kelima yang paling penting, murid boleh jalankan projek pengawetan makanan di rumah. Seperti jeruk kedondong tadi, pembungkusan vacuum, telur masin. So, kita boleh buat di rumah. Di rumah. Baiklah. Kita sebenarnya telah pun tiba di penghujung kelas kita lah, Cikgu Ayu. Saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SK Taman Kepong. Terima kasih. Anda semua memang baguslah. Double thumbs up. Yang di rumah boleh juga tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM untuk mengetahui cara-cara bagaimana rakan-rakan kita menjalankan eksperimen salah satu ataupun antara kaedah pengawetan makanan. Jadi adik-adik boleh juga lakukan di rumah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ayu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana sudi datang ke kelas bersama-sama dengan kami. Diharapkan apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk semua yang menonton. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Bye. Bye. Pengawetan ni satu perkara yang sangat biasa dan rapat dengan kehidupan kita. Kalau kita pergi ke dapur, banyak bahan-bahan yang kita lihat diawetkan. Contohnya jeruk, ikan masin, kemudian dalam peti sejuk kita banyak lihat barang-barang yang disimpan di dalam peti sejuk. Kenapa? Itu tujuan untuk pengawetan. Jadi harapan saya, murid-murid SK Taman Kepong khususnya dan murid seluruh Malaysia amnya, hari ini kita belajar tentang pengawetan dan cuba kaitkan selepas ini kamu pergi ke dapur, kamu lihat apa perkara-perkara yang memang biasa diawetkan. Dengan mempelajari teknik pengawetan makanan, anak saya akan lebih peka dengan cara penyimpanan makanan yang betul. Selain daripada itu, anak saya akan lebih memahami mengapa sesetengah makanan perlu dijeruk, dikering dan ada pula yang perlu disimpan di dalam peti sejuk mengikut bahagian tertentu, contohnya bahagian pembekuan atau bahagian penyejukan mengikut jenis makanan tersebut. Saya berharap dengan mempelajari tajuk pengawetan makanan ini, anak saya akan memperoleh banyak manfaat selain dapat mengaplikasikan teknik tersebut dalam kehidupan seharian. Didik TV KPM